Ustaz Muiz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kepada semua yang sudi meluangkan masa selepas asar, yang mana kita tahu kebiasaannya orang dah berbondong-bondong kalau hari biasa kita pergi ke bazar Ramadan. Tetapi untuk tempoh PKP ini kita ambil syafaat untuk selepas asar sebelum maghrib sementara kita berehat-rehat ni, untuk kita sama-sama mendengarkan sedikit kehidupan bermatlamat. Okey. Jadi yang mana kita tahu sekarang, untuk pengenalan saya mahu menjelaskan antara benda-benda yang berkaitan. Ialah saya memegang title pengurus untuk Klinik An-Nasihah. Jadi apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan masalah psikologi ataupun keadaan masalah dalaman ataupun rohani bagi pelajar-pelajar kita, yang mana pelajar daripada segi kanak-kanak sehinggalah kepada orang dewasa. Okey, yang pertama sekali saya nak bagi tahu, saya nak bertanya dengan tuan-puan. Tuan-puan tahu tak apa itu anxiety ataupun depresi? Pernah dengar perkataan ni? Anxiety, depresi dan sebagainya yang berkaitan dengan keadaan masalah emosional ni. Jadi, untuk pada masa ini saya menjelaskan bahawasanya, untuk sebelum kita memanjangkan ni, saya ambil masa depresi. Pernah dengar atau tidak? Okey, sebelum kita bercerita panjang, mohon kepada siapa yang dah menyertai, siapa yang dah menonton, kita like, kita share untuk menyebarkan lagi ilmu ini dan untuk memperkenalkan lagi Mahat Tahfiz kita dan Mahat Tahfiz yang akan membawa kepada anak-anak kita punya pembelajaran di dalam bidang Al-Quran. Mungkin kita tak ada segala benda, harta benda, kita tak ada segala duit. Dalam tempoh PKP ni banyak kita memerlukan duit dan sebagainya. Jadi untuk tempoh yang sikit, dengan tanpa memerlukan keluar modal sebarang modal, like dan share untuk kita sama-sama sebarkan page ini supaya memberi manfaat kepada umat masa hadapan. Bagi yang banyak dia punya duit ataupun ada poket lebih, ataupun nak mengeluarkan zakat ataupun nak mengeluarkan sumbangan, ada dititipkan pada saya punya permulaan satu link untuk tuan-puan ataupun adik, kakak dan sebagainya untuk menderma. Okey, ala kulli hal, kita nak bercerita berkaitan dengan kehidupan bermatlamat. Kenapa saya kesakan matlamat itu, atau saya boldkan matlamat tersebut. Okey, sebelum bercerita panjang, kita bacakan doa permulaan, iaitu Rabbana shrah lana sadrana wa yassir umurana wa yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin was sabirin wal mutasaddiqin. Allahumma ij'alna najihan fi hadha ad-dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, bagi macam-macam orang yang dah komen tadi sementara kita berkenal-kenalan dan sebagainya. Tadi ada yang tulis hand sanitizer, ada yang tulis tak pernah dengar, ada yang pernah dengar dan sebagainya. Ketahuilah bahawasanya depresi ini pada satu masa dulu hanya kata dari mulut-mulut doktor. Tetapi pada zaman sekarang, pada 2018 telah dikeluarkan kenyataan dalam media, dalam Surat Khabar Malaysia, yang mana mengatakan banyak berita harian mengeluarkan, Sinar mengeluarkan, Metro mengeluarkan berkaitan apa? Berkaitan bahaya depresi kepada remaja kita, bahaya depresi kepada pelajar kita, bahaya depresi kepada masyarakat kita. Macam mana kita tahu? Sebelum ni, bila kita tak tahu benda apa itu, kita tak pernah ambil cakna perkara tersebut. Tetapi bila kita mula tahu, contohnya bila pelajar mula tahu adanya depresi tersebut, hanya sedikit ataupun sekelumit masalah, mereka menjadikan ia sebagai alasan bahawasanya mereka mempunyai depresi. Okey, depresi ni kalau nak tahu, dia adalah salah satu penyakit minda paling tinggi
dalam keadaan stres, yang mana daripada stres ataupun tekanan perasaan, biasa dengar kan, stres ataupun tekanan perasaan ni dia akan naik menjadi murung. Yang biasa belajar kita murung, stres dan sebagainya, nafal susah dan sebagainya. Kemudian dia akan naik ke atas lagi, yang mana tahap depresi, ataupun dalam bahasa Inggerisnya depression. Okey, untuk makluman semua, kalau depression atau depresi ni, kebanyakan orang kita tak tahu macam mana nak mengatasi. Kalau anak-anak, kalau diri sendiri, ataupun kalau ibu bapa ataupun adik-beradik menghadapi masalah depresi ini. Saya bukan doktor dan kita bukan semua doktor, tetapi apa yang saya nak bawa hari ini berkaitan dengan isu depresi dan bagaimana untuk kita bantu untuk menyelesaikannya dari segi Islam ataupun dari segi agama. Okey, kajian daripada 2010 dah dikaji berkaitan dengan depresi tersebut. Pada satu ketika dulu hanya 1/50, 1/100 anak-anak kita yang menghadapi depresi. Tetapi pada tahun 2018, kajian dibuat daripada bawah Jabatan Psikologi di bawah Kementerian Kesihatan. Dia mengatakan apa? Yang berkecimpung ataupun yang dah ada simptom-simptom menjadi depresi tetapi baru di level kedua, iaitu murung, 1/5 daripada remaja kita. Remaja 20 ke bawah. 1/5 daripada setiap pelajar kita menghadapi murung tersebut. Dan 1/10 daripada pelajar-pelajar itu menghadapi depresi. Maksud kata apa? Saya buat satu selidik tadi untuk berapa anak-anak kita yang ada dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia ini untuk 15 hingga 19 tahun, kita ada 2.7 belia. Campur lelaki perempuan, kita ada 2.7 belia. 2.7 belia sikitnya, 2.7 juta belia. Bila nampak 2.7 mungkin sikit, tapi pada tahun 2015 ada 2.7 juta belia. 15 hingga 19 umur. Tuan-puan bayangkan 10% ataupun 1/10 daripada pelajar tersebut ataupun belia tersebut menghidapi depresi ataupun murung. Kira-kira kita, yang mana saya kira tadi, ada 270,000 belia yang mana anggaran kasarnya ada depresi. Untuk bawah 14 tahun, untuk bawah 14 tahun yang menghadapi depresi, kalau katakan 1/10, bawah 14 tahun ke bawah sampai kecil, kita ada 7.6 juta anak-anak yang baru. Yang mana kita tahu kalau 7.6 juta, kita kira 10% pada 7.6 juta adalah 760,000. Campurkan tadi 270 dengan 760,000 anak kita daripada 20 ke bawah. 1 juta. Anggaran kasar, yang ni bukan saya kata daripada kementerian mana-mana, anggaran kasar 1 juta anak-anak kita ada depresi, tuan-puan. 1 juta tu bukan sikit. 1 juta tu yang akan jadi isu nanti bunuh diri, yang jadi isu nanti isolasi, ada yang jadi isu nanti anxiety, ada yang jadi isu nanti dia dah sampai tak kenal sekeliling dan sebagainya, dan ada yang gila dan sebagainya. Itu bermula daripada depresi. Dan saya terjentik untuk bercerita berkaitan depresi ini. Kenapa? Depresi ini waktu ketika ini, saya takkan panjang depresi, pengenalan dah 5 minit. Depresi ini adalah benda yang akan memakan anak muda kita. Dan saya nak kita tahu perkara ini kenapa? Kerana saya terkecimpung dalam dunia konsultan dan sebagainya. Ini saya tahu, saya nampak, dan saya pernah pelajar-pelajar kita mengadu bahawasanya bila diorang mengatakan diorang sedih, diorang stres dan sebagainya, tahu apa respon ibu bapa. Ibu bapa yang ada dalam ni dan ibu bapa yang bakal jadi ibu bapa pun tak ada masalah. Ambil cakna perkara ini. Apa yang menyebabkan mereka stres adalah apabila mak ayah sendiri mengatakan, alah Along, zaman ayah dulu benda ni senang je. Alah Angah, zaman mak dulu, Allah depresi ni, kau balik pada Tuhan, senang.
Kita cakap senang, tetapi kena tahu bahawasanya dunia yang diorang duduk dengan dunia yang dunia yang tuan-puan lalui daripada kecil sampai besar lain. Zaman tuan-puan mungkin TV tu baru share dalam satu kampung 2-3 buah. Zaman saya handphone yang paling ada pun main Snake. Zaman anak-anak kita, dia orang ada TikTok, dia orang ada Facebook, dia orang ada Instagram, dia orang ada Telegram, dia orang ada segala wa'iyyazubillah dan a'udzubillah itu. Memang perkara itu membawa kebaikan, tetapi perkara tersebut banyak mempengaruhi emosi mereka. Kenapa saya berkata begitu? Anak-anak kita kecil, diorang mungkin kita dedahkan ataupun pendedahan berkaitan dengan Islam dan agama dan kerohanian itu kurang. Jadi apa yang diorang scroll, anak tuan-puan sendiri yang mana dah mengakui dah dari mana itu, kalau kat rumah anak berapa jam dengan handphone, apa yang diorang tengok dengan handphone, tak ada masalah. Rehat ke apa itu tak ada masalah. Saya tak ada apa-apa nak cakap berkaitan dengan diorang punya masa. Cuma apa yang diorang tonton, apa yang diorang tonton daripada luar, kalau dalamnya itu masih kosong, mereka akan menerima yang luar itu tanpa ada tapis daripada dalam. Jadi kalau tak ada tapis daripada dalam, yang luar itu diterima dan itu menjadi matlamat hidup dia. Okey, bila itu yang menjadi matlamat hidup dia, wa'iyyazubillah, anak-anak kita ataupun masa depan negara ini sendiri, kita takut atau bimbang akan merosakkan ataupun dirosakkan oleh penyakit depresi. Okey, jadi panjang cerita, saya dah habiskan taklimat, dah 5 suku. Saya tak nak panjang, saya kan ada mak-mak, ada makcik-makcik nak masak sebagainya. Jadi kita masuk, ada 2 perkara sebelum saya nak maklumkan Islam ini. Nak lengkap Islam ini, dia kena ada 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah iman ataupun akidah. Yang kedua apa? Syariatul Islamiyah. Yang ketiga apa? Tasawuf. Ada 3 perkara ini saling melengkapi, barulah kita akan menjadi seorang Islam yang sempurna, insya-Allah. Okey. Jadi saya nak sentuh syariah Islamiah, saya nak sentuh tasawuf, kita tak ada masa panjang. Jadi saya akan masuk dalam akidah. Yang pertama sekali, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. 6 perkara tersebut jika kita percaya macam kita percaya hantu lah, hantu. Tapi tak semua orang takut hantu. Kita percaya dengan bawah tu ada anjing. Tak semua orang takut dengan anjing. Jadi kepercayaan itu perlu ditelusuri ataupun perlu ditanami dengan apa yang perlu diorang percaya atau apa yang perlu mereka dalami. Okey, saya ambil salah satu bahagian berkaitan dengan matlamat. Matlamat ada 2 perkara kenapa manusia diturunkan di muka bumi. Tetapi saya nak bagi tahu sebelum saya bercerita, saya nak tanya tuan-puan. Kalau tuan-puan perhatikan sekeliling tuan-puan, tuan-puan boleh nampak kita biasanya kalau katakan tuan-puan lah keluar daripada rumah zaman PKP ni, tak ada nak pergi mana, tapi nak keluar berjalan pusing. Kalau saya ni Bandar Kuala Kangsar ni lah, jalan pusing Bandar Kuala Kangsar. Balik rumah, laki suami tanya, isteri tanya, mak ayah tanya, gimana tadi? Ada apa saja jalan, dapat apa? Macam tu juga binatang, saya bagi tahu binatang, katakanlah seekor semut itu sendiri, dia berjalan tanpa arah tuju. Dia berjalan daripada ujung sana sampai ujung sini, kita potong dia punya yang sesungut atas tu, kita potong. Dia berjalan, dia tak tahu, dia rasa dia hilang. Dia hilang dia punya purpose ataupun dia hilang dia punya matlamat. Apa akan jadi? Dalam tak tempoh 24 jam sehingga 5 hari, dia akan mati. Apa-apa benda, kucing kalau kita potong misai dia berjalan tanpa arah tuju, dia tidak akan dapat apa hadaf dia. Jadi untuk petang ini, saya tak nak ambil masa panjang. Jadi untuk petang ini saya nak masukkan 2 matlamat yang mana Allah kata dah, dia terangkan dalam Al-Quran. 2 matlamat ini kamu kena tahu, kena tanam dalam hati untuk kamu tahu kenapa aku letak kamu di muka bumi. Kenapa aku jadikan kamu di muka bumi ini. Yang pertama,
kita diturunkan ke atas muka bumi. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Saya ulang kembali, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Dia mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okey, kita tahu, kita kenali dan kita tahu selama ini kalau Islam itu mesti beribadat, tetapi kita tak tanamkan dalam diri kita, tak tanamkan dalam diri anak-anak kita bahawasanya engkau ni Jah datang bumi, datang dunia ni sebagai jambatan. Nak buat apa atas jambatan ni? Nak jalan ke mana? Okey, biasa kita semayang kita kata ihdinas siratal mustaqim. Apa dia as-sirat itu? Apa dia jalan tu? Apa yang nak ditunjukkan jalan itu? Dua matlamat ini adalah penghujung jalan. Ataupun kalau dekat highway tu kita nampak yang warna hijau, warna oranye, warna coklat tu, yang menyertuh warna biru, jalan lama. Warna hijau, highway. Warna hijau, perak. Warna hijau, highway. Warna coklat, itu tempat peranginan. Itu adalah simbol dan tanda dia. Itu adalah matlamat kita. Jadi, kalau kita nak ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, baca dalam semayang. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi kita tak tahu pun macam mana kita nak pergi sana. Macam mana matlamat nak sampai sana tu, utara ke selatan ke sebagainya, kita tak tahu. Jadi matlamat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, mengatakan tidak, illa, dua kali penekanan, tidak aku jadikan. Siapa aku tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dua makhluk yang memerintah bumi. Nanti kita masuk pada perkara tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, melainkan liya'budun. Liya'budun ini menunjukkan bahawasanya untuk beribadah. Okey, bagi yang baru masuk, ayat surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Jadi, tuan-puan, saya tak nak cerita panjang. Catatkan yang pertama, tanamkan ke dalam diri sendiri, dalam diri anak-anak kita, duduk atas jambatan dunia ini adalah tidak untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu yang pertama. Macam mana nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita selak muka surah Al-Mu'minun yang mana menerangkan dengan jelas, qad aflahal mu'minun, nak berjaya seorang mukmin itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, hendaklah solatnya khusyuk. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Maafkan saya terpaksa lajukan sebab dah masuk tempoh 20 minit. Saya risau nanti ada yang kata lambat dan sebagainya. Jadi apa highlight daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi adalah dia punya, orang panggil, syarat dan peraturan dia di dalam surah Al-Mu'minun daripada ayat pertama sehingga ayat 10. Yang mana diterangkan dalam tu, nak jadi orang Islam yang beriman ataupun nak jadi yang berjaya ini bagaimana? Solat dia mesti khusyuk. Yang kedua, nak jadi macam mana? Tinggalkan perkara haram. Yang ketiga, nak jadi macam mana? Jaga awak punya kemaluan ataupun jaga awak punya kehormatan awak, kehormatan keluarga dan kehormatan rumah tangga ataupun masyarakat. Nak jadi tu bagaimana? Kena tunaikan zakat. Semuanya ada dicatatkan di dalam surah Al-Mu'minun awal juzuk tersebut. Okey. Habis bahagian yang pertama. Ni saya bagi fast forward, saya bagi speed je. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa minta penerangan dan sebagainya, saya boleh terangkan. Kemudian matlamat yang kedua. Hanya ada 2 matlamat. Ada dalam kitab mengatakan ada 3 matlamat manusia diturunkan. Tetapi untuk petang ini nak bagi 2 matlamat pun saya cakap hampir habis nyawa, hampir habis nafas sebab nak melajukan perkara tersebut. Jadi insya-Allah kalau nak kita akan tambah, kita akan ambil satu tempoh ataupun satu sesi yang mana saya menerangkan. Yang pertama beribadat, penerangan dia secara jelas. Yang kedua berkaitan dengan
Apa yang kita nak masuk ini saya akan terangkan secara jelas. Dan yang ketiga, apa perkara yang nanti, itu nanti kita bincangkan. Sebab saya akan habiskan dekat nombor 2 ni. Sebelum itu, saya nak bercerita tahun 2012. Tahun 2012, kalau tuan-puan pernah dengar berkaitan dengan seorang Australian, seorang lelaki Australia. Dia belajar di universiti dan dia masuki Islam. Okey, dia masuk universiti, dia akan masuk. Terima kasih Nur Razmi. Jadi ceritanya yang pertama, kita kena tahu kalau dia nak masuk masuk syurga ataupun dia asalnya adalah seorang ateis ataupun tidak beragama. Dia mengkaji berkaitan dengan agama. Mula-mula dia kaji berkaitan dengan Juda. Kemudian dia mengkaji berkaitan dengan Christianity. Kemudian dia mengkaji berkaitan dengan Buddhism ataupun Buddha. Yang seterusnya dia kaji berkaitan dengan Hindu. Apa yang dia nampak pada semua perkara tersebut adalah ketidakseragaman. Ataupun ulama' dia yang begini berkata begini, ulama' dia yang begini berkata begini, ulama' yang begini berkata begini. Tidak ada keseragaman di dalam agama mereka. Jadi pada akhirnya dia mencari adalah pada Islam. Waktu tu pun kawan dia yang cakap, kawan dia kata, kau dah cari kaji pasal apa, pasal agama? Dia kata, aku dah kaji ini. Tak ada satu pun yang betul. Tak ada satu pun yang tally antara ulama' pertama dan ulama' yang kedua. Ataupun tidak selari antara ulama' pertama dan ulama' kedua. Tetapi untuk Islam, kawan dia kata, kenapa tidak mengkaji Islam? Dia kata, tak nak aku kaji agama teroris tu. Macam tu lah, biasalah. Apa orang panggil tu, Islamfobia dah menular di muka bumi. Okey, tetapi tahulah itu bahawasanya itu adalah salah satu marketing percuma untuk orang yang mengkaji berkaitan dengan Islam. Okey, kita masuk oleh cerita tadi. Jadi pada satu tempoh itu dia mengkaji, dia mendalami Al-Quran, dia menelaah Al-Quran dan sebagainya. Sehingga mana saya fast forward je cerita ni, dia berjumpa, dia masuk ke dalam satu masjid di Lubnan. Dia berjumpa dengan satu syekh ini. Syekh itu bagi dia masuk, berbincang berkaitan dengan Al-Quran. Dan syekh itu memberikan dia Al-Quran untuk dibaca. Dia belum Islam, yang mana kita tahu sensitiviti masyarakat kita, dia ni bukan Islam, baca Quran, apa kau bagi Quran kat dia? Jangan. Sungguhnya mana kita tahu Al-Quran itu yang akan menjadi pedoman atau akan menjadi guidance dia untuk kepada Islam. Okey, kalau kita tahu dia datang diberi Al-Quran dan dia membaca dan dia menelaah Al-Quran tersebut. Dan selepas 6 bulan dia mengkaji, dia mendapati bahawasanya ini agama yang mana tidak ada percanggahan di antara ayat pertama sehingga ayat terakhir di dalam Al-Quran. Jadi satu malam tu, dia dah nak masuk Islam dah ni. Dia cuma sebab biasalah orang, dia nak petunjuk, dia nak petanda. Okey, aku kalau dapat petanda ni aku masuk. Biasa saya tahu tuan-puan pun kadang-kadang ada, kalau kereta ni horn 3 kali aku keluar. Kalau bunyi burung ni berkicit 3 kali aku bangun lah. Kalau loceng ni bunyi 4 kali lagi aku bangun. Macam tu. Jadi biasalah dia nak petunjuk untuk dia. Jadi malam tu, malam Jumaat, dia duduk, dia buka Al-Quran, dia mengaji. Dia kata, oh Tuhan orang Islam, kalau betul agama engkau ini betul, tunjukkan satu petunjuk kepada aku ataupun satu pedoman kepada aku. Tak ada apa-apa, signal tak ada, apa tak ada, semua tak ada. Okey. Jadi bila keadaan ini berlangsung, dia kata, betul ke, tolonglah, ada apa-apa sikit pun tak apa. Kalau tak boleh besar, aku tahu kau sibuk, kecil pun tak apa. Lampu terpadam ke, bunyi cengkerik kalau krik ke, tak apa. Tapi kali kedua dia tak dapat apa-apa petunjuk. Jadi bila tu dia sedih, dia kata, mungkin kau tak nak aku masuk agama kau kot, ataupun kau tak nak, jadi tak apalah. Kemudian dia selak ayat Quran muka surat seterusnya, Surah Al-An'am daripada ayat 95 ke 99 dia baca, yang mana ayat tersebut mengatakan, untuk siapa yang kamu, for those of you who ask for sign, bagi sesiapa di antara kamu yang meminta petunjuk supaya kamu mengikuti, ketahuilah bahawasanya segala perkara di sekeliling kamu adalah petunjuk bahawasanya Islam itu benar. Ayat itu diterangkan daripada ayat 95 sampailah ayat 99. Allah menunjuk, Allah mengungkit. Allah tak ada masalah mengungkit kesukaan dia. Jadi dia cerita apa dia yang buat. Allah mengungkit segala perkara yang dia lakukan dan segala perkara yang dia datangkan ke muka bumi dan yang di luar angkasa
dan sebagainya diceritakan pada ayat 95 sehingga 99 yang menunjukkan iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yang mana kalau tuan-puan nak catat Al-An'am ayat 95 sehingga 99. Okey, dalam ayat ini menerangkan bahawasanya segala kekuasaan Tuhan, yang mana kalau kita nak kaji, kalau kita nak tahu, kita boleh buka ayat Quran tersebut, kita boleh tengok pada alam semesta kajiannya tepat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Bagaimana perut ibu mengandung, bagaimana proses bayi dicipta, bagaimana penyusunan hujan, bagaimana terbitan rezeki daripada bumi, semuanya diceritakan. Okey, jadi kita masuk kepada bahagian yang kedua. Saya tahu saya dah makan masa tuan-puan, jadi saya akan masukkan yang kedua ni. Saya akan buat laju. Minta maaf lah banyak-banyak saya ambil masa. Tadi banyak masa dekat setting. Okey, yang seterusnya kita nak ambil tahu yang perkara terakhir. Perkara terakhir adalah kenapa di antara dua matlamat, yang pertama beribadat, yang kedua kenapa kita didatangkan muka bumi ini. Kita tetapkan matlamat kita, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Biasa kita baca, yang mana hafizah tu biasa kita baca juzuk 1. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Didatangkan ke muka bumi ini, Allah mengatakan apa? Wa idza qala rabbuka, telah berkata Tuhan kamu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan kat muka bumi ini seorang khalifah, atau satu jenis bangsa yang menjadi khalifah. Khalifah ini apa? Pemimpin. Pemimpin kepada diri, pemimpin kepada keluarga, pemimpin kepada taman, pemimpin kepada kampung, pemimpin kepada daerah, pemimpin kepada negeri, negara ataupun dunia. Pemimpin, khalifah, aku nak jadikan seorang. Tetapi malaikat mengatakan apa? Qalu ataj'alu fiha, apa hang nak jadikan? Apa hang nak datangkan? Ataj'alu, itu adakah kamu nak mendatangkan? Ataj'alu fiha, fiha itu adalah bumi. Ha itu salah satu pada dhamir yang menunjukkan bumi. Fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nak datang ke kat muka bumi ni Tuhan orang yang nak merosakkan, yang akan menghancurkan segala benda yang ada dekat muka bumi ni. Kita tengok waktu PKP ni pun, yang kajian kaitan dengan langit, bumi, dunia dah jadi balik, dah jadi makin elok. Lapisan ozon, lapisan atmosfera makin tebal semula. Kenapa? Sebab kebanyakan rakyat, kebanyakan makhluk kat muka bumi ini terpaksa berkurung dalam rumah. Nampak tak kenapa malaikat mengatakan begitu? May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Selepas perang-perang, selepas perang-perang, selepas perang-perang orang manusia ni, wa yasfikud dima. Kenapa ya Tuhan nak datangkan kat muka bumi yang mendatangkan kerosakan, yang mendatangkan penumpahan darah ini kepada bumi, yang merosakkan atau menyakitkan bumi ini sendiri? Allah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah mengatakan 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bukan. Allah mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu. Malaikat menyabitkan bahawasanya kenapa bukan kami? Kenapa bukan kami ya Allah yang banyak bertasbih kepada hang ni, yang banyak bertasbih kepada Allah ini secara langsungnya lah. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah membalas dengan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey. Jadi dekat sini ada penerangan bahawasanya Allah SWT nak menjadikan khalifah, dan malaikat mengatakan kenapa kau nak jadikan orang yang merosakkan dan yang akan menumpahkan darah di muka bumi. Ada ulama' yang mengatakan, ulama' Nusantara pada kitab kuning, yang mengatakan bahawasanya macam mana malaikat tahu sedangkan manusia ini tidak diciptakan lagi. Kerana ilmu langit itu sebenarnya datang daripada Allah. Kalau Allah tidak menerangkan, macam mana malaikat boleh tahu? Okey, ada yang mengatakan kitab samawi ataupun kitab di langit untuk qada dan qadar itu sudah dibaca, dan ada yang mengatakan, dan ini yang pengaitan kuatnya adalah sebelum manusia dah ada, dah diturunkan khalifah. Siapa dia?
jin. Sebab itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nak jadi ceritanya, sebelum ni dah nampak dah, malaikat dah nampak dah prosesnya bumi rosak, bumi ni dah banyak berperang. Tapi bila datangnya Allah kata nak datangkan turun khalifah kat muka bumi ini lagi, maka malaikat tidak bersetuju. Tapi Allah mengatakan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalau kita teruskan menelusuri ayat tersebut, kita akan tahu ada dua perkara yang lagi didedahkan pada muka surat tersebut. Kalau nak tahu, ini adalah surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-6. Okey, dia menceritakan dalam ini ada 3 perkara penting ataupun molekul penting. Yang pertama, matlamat kita sebagai orang Islam. Yang kedua, senjata kita. Yang ketiga, musuh utama kita. Okey, jadi kalau nak saya terangkan satu persatu, kita akan makan masa panjang. Sekarang dah 5.30. Cuma saya nak ujung ini sebelum habis, bagi siapa yang menonton secara live, bagi siapa yang akan menonton selepas selesai masak, bagi siapa yang akan menonton malam nanti ataupun sebagainya, saya nak maklumkan daripada awal saya nak menceritakan kaitan depresi dan matlamat. Matlamat ataupun tujuan kita hidup akan menguatkan hati. Dan bila hati kita ada tujuan, bila hati kita ada purpose dalam kehidupan, dia tidak akan jatuh kepada murung dan tidak mempunyai segala perkara untuk dihadapi dalam dunia ni. Bulan Februari ni, tahun ni 2020, seorang pelajar India umur 16 tahun dilaporkan dalam berita dia membunuh diri. Atas sebab apa? Dikatakan adalah kerana tekanan perasaan. Pelajar umur 16 tahun. Ya, mungkinlah ada yang mengatakan India memang macam tu, kalau mati, kalau dah tak boleh nak buat apa, bunuh diri. Tapi tekanan perasaan belajar boleh bunuh diri. Kenapa? Ini adalah kerana tekanan emosi, perasaan daripada segi anxiety, terlampau risau kepada sesuatu, stres, terlampau tertekan kerana sesuatu, ataupun paling tinggi depresi, paling rosak kerana sesuatu. Dia tak boleh nak buat apa dah, dia tak boleh nak kata hidup dia dah tenang. Dia kena makan ubat dan sebagainya. Tapi itu hanya langkah pencegahan, dan dia perlu mencari perkara yang menenangkan hati. Dan perkara yang menenangkan hati, yang memberi petunjuk, itu adalah matlamat hidup kita, yang mana kembali kepada 2 perkara tersebut. Tuan-puan, sebelum saya akhirkan pada petang ini, dan kalau kita perlukan pada sesi yang depan ataupun sesi yang lepas, kemudian saya akan sambungkan. Tetapi apa yang saya nak highlight, saya nak tekankan sangat, tuan-puan tolong, tuan-puan, mungkin zaman kita kurang benda-benda begini. Zaman saya sendiri pun kurang. Saya banyak bersukan dan sebagainya je. Tapi zaman anak-anak kita, diorang competition daripada segi media sosial mereka sangat berlambak. Netizen bersepah-sepah macam mana, siapa, semua orang tahu netizen itu banyak. Tetapi dan diorang punya pengaruh daripada segi media sosial macam mana. Orang ini menunjukkan kekayaan, orang ini menunjukkan kemewahan, orang ini menunjukkan kesenangan dan sebagainya. Dan perkara itu bersifat visual. Dan macam mana kita tahu 60 sehingga 70% masyarakat dunia adalah bersikap visual. Mereka menggunakan mata yang pertama. Jadi bila mereka nampak benda yang menyenangkan hidup mereka, daripada nampak benda yang menyeronokkan hidup mereka, mereka nak jadi macam tu. Tapi mereka dalam kurang, bukan saya nak kata mereka dan kita dalamnya kurang, hatinya kosong. Bila nak jadi begitu tanpa sokongan ataupun panduan daripada Al-Quran, tanpa panduan daripada sokongan daripada iman, syariah itu tidak akan jadi mengikut Islamiah, tapi dia akan menjadi syariah taghut, dia akan menjadi syariah lagwi ataupun lagha. Jadi untuk dalam keadaan ini, kita sama-sama dalam bulan Islam ini, yang mana pada awalnya kita nak bagi ketenangan pada bulan Ramadan ini, yang mana kita nak betulkan balik hati kita, kita nak minta pengampunan, kita nak minta untuk berjaya, kena daripada akar. Kalau akar rosak, hati mati, tidak akan berjaya kita dalam Islam itu sendiri, dalam masyarakat itu sendiri, dalam dunia ini sendiri.
Dan kalau katakan ini masalah normal, jangan dikatakan begitu. Setiap zaman, setiap masyarakat perlu diajar dengan keadaan masyarakat zaman tersebut. Jadi pandangan ataupun segala perkongsian ilmu atau perkara yang perlu dibangkitkan ataupun apa perlu perkongsian boleh ditulis dalam komen, dan kita akan terus menerus kita bercerita, bersembang dan sebagainya. Untuk itu saya tutup sesi kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakkan beramal, tetapi pastikan amalan kita itu bukan pada kuantiti sahaja, tetapi pastikan berkualiti. Banyakkan kita bertadarus, tetapi bila kita dah habis sesi tadarus, ambil ataupun luangkan masa untuk kita baca subtitle dia, untuk kita baca dia punya terjemahan dia sedikit. Untuk sekurang-kurangnya impact kepada kita bukan hanya pada pahala, tetapi impact pada kita adalah pada penyucian dan peluhuran hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.